Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini secara langsung analisis awani. Semalam pihak Ibu Pejabat PAS mengeluarkan kenyataan bahawa Datuk Dr. Harun Din sudah dilantik menjadi Mursyidul Am PAS yang baru untuk menggantikan Allahyarham Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat yang meninggal pada 12 Februari yang lepas. Dan ini memberi satu peluang untuk bagaimana kita melihat adakah dengan pelantikan Mursyidul Am PAS ini akan menutup ataupun merapatkan saf pimpinan PAS ataupun segala polemik yang berlaku dalam kancah politik dalaman PAS yang kita sedia maklum setakat ini, dan bagaimana kita melihat masa depan PAS dalam kancah politik nasional menjelang muktamar PAS dan juga pemilihan PAS yang akan berlangsung pada Jun 2015. Dan ini semuanya adakah segala konflik dan juga perseteruan sama ada ia merupakan satu persepsi ataupun realiti ataupun kenyataan antara puak yang menyokong Tuan Guru Nik Abdul Aziz, Tuan Guru Haji Abdul Awang, Presiden PAS yang akan mempertahankan jawatan sebagai Presiden, ataupun mereka yang menyokong kelompok progresif yang dipanggil kelompok profesional yang diketuai Timbalan Presiden PAS iaitu Saudara Muhammad Sabu. Jadi kita melihat konflik ini, bagaimana PAS pasca Tuan Guru Nik Abdul Aziz, dan bersama saya pada malam ini dua orang penalisis politik dan juga gerakan Islam bersama saya yang berbagi Profesor Madya Dr. Syahrudin Badruddin. Selamat datang Prof. Fakulti Sains Pentadbiran dan juga Pengajian Polisi UiTM, dan di hujung sana rakan saya Saudara Dr. Mazli Malik, dah lama tak datang ke studio awal ini, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa dan juga seorang penalisis politik gerakan Islam, dan di talian nanti kita akan bersama Saudara Dr. Zulkifli Ahmad, Pengarah Eksekutif Pusat Penyelidikan PAS Pusat yang terkesan akibat konflik ini yang kita tahu beberapa hari yang lepas berlaku kepada diri beliau. Jadi mungkin Prof. Dr. Syahrudin, melihat segala rentetan ini dan juga langkah terkini pihak PAS melantik Datuk Dr. Harun Din sebagai Mursyidul Am PAS yang diumumkan semalam. Adakah satu pelantikan yang sudah diagak ataupun pastinya ini akan diangkat ke depan menggantikan Tuan Guru Nik Abdul Aziz, dan bagaimana segala apa yang saya ungkapkan awal tadi akan merapatkan ataupun status quo ataupun lebih parah lagi menjelang pemilihan PAS pada Jun nanti? Ya, terima kasih kepada Haji Nazri. Cuma saya nak sebutkan bahawa pelantikan Dr. Harun Din memang sudah diagak, kerana sebelum ini beliau merupakan timbalan Mursyidul Am. Sudah pasti apabila tidak adanya Tuan Guru Nik Aziz, maka dengan sendirinya maka timbalan akan menggantikan beliau. Dan kalau kita lihat sememangnya lah ada trend sebelum pemilihan PAS, pemilihan PAS pada bulan Jun yang akan datang ini, orang melihat dapat suatu pertembungan antara kelompok dinamakan sebagai kelompok progresif dengan kelompok fundamental ataupun kelompok konservatif ataupun ulama, apa saja namanya lah. Tapi bagi saya penggradan ataupun nama-nama itu dia sepatutnya tidak wajar dilakukan. Kerana apa? Kerana dalam PAS, dalam kelompok progresif pun ada ulama juga, dalam kelompok yang lagi satu pun ada golongan profesional kan. Jadi pengelompokan itu tidak berapa sesuai. Namun begitu, untuk memudahkan bicara, maka pengelompokan itu berlaku menjadi pertembungan dalam pemilihan yang akan datang. Cuma apa kesannya kepada politik PAS, sudah pasti pelantikan Mursyidul Am itu ada kesannya juga, kerana kita dah tahu bahawa Majlis Syura Ulama PAS pun sebagai contohnya sudah pun memihak dalam beberapa hal itu tentu. Cuma isu-isu yang berlaku ini adalah merupakan isu yang satu isu kebiasaan bagi pandangan saya. Apabila setiap kali pemilihan memang akan ada pertembungan itu. Tapi adakah situasi kali ini berbeza dengan pemilihan yang lepas? Sudah pasti yang kali ini agak hangat, kerana yang menjadi cabarannya adalah kepada kedudukan Presiden sendiri, iaitu Tuan Guru Haji Adi Awang. Kerana itulah bagi saya maknanya pertembungan kali ini agak hangat. Berkemungkinan apa yang berlaku adalah ini satu nature dalam politik, iaitu nature-nya apabila kita sudah lama
menduduki sesuatu jawatan presiden, sudah pasti akan ada beberapa perkara yang mungkin menjadi pertikaian atau dikritik dan sebagainya. Dan sukar melepaskan jawatan. Memang satu memanglah Mana-mana dalam tradisi PAS kalau kita melihat sejak ia ditubuhkan, sejak PAS ditubuhkan dalam tahun 50-an, maka kita lihat cuma terdapat sedikit cabaran-cabaran tertentu yang agak hangat berlaku adalah semasa zaman kepimpinan Asri muda pada ketika itu, dicabar oleh kepimpinan ulama pada ketika itu, dan itulah merupakan satu critical stage. Dan sudah pasti selepas 81-82 ini sudah berlega lebih kurang berapa puluh tahun, hampir 30 tahun ataupun sudah 30 tahun lebih, sudah pasti akan berlaku suatu penilaian semula tentang kedudukan kepimpinan ulama ataupun kedudukan beberapa aspek tertentu dalam PAS. Kerana itu bagi saya pertembungan itu tidak dapat dielakkan. Tetapi untuk mengelompokkan, itu yang saya mengatakan, untuk mengelompokkan terdapat pertembungan antara kelompok ulama dengan kelompok profesional tidak kena juga. Pasal ianya adalah berkait rapat dengan grouping, satu grup dengan grup yang lain yang mencabar kedudukan kepimpinan sedia ada. Ataupun Dr. Mazri, sebelum kita rehat sedikit, adakah apa yang berlaku dalam PAS ketika ini menjelang pemilihan merupakan dinamik PAS melihat situasi politik negara yang ada pada ketika ini? Bismillahirrahmanirrahim. Dia agak menarik kerana kalau kita lihat apa yang berlaku pada kali ini, saya teringat kepada tulisan Malik bin Abi, pemikir daripada Algeria, yang mengisahkan tentang dua alam. Satu alam Robinson Crusoe yang melihat kepada objek, melihat kepada benda apa yang boleh dipegang, dan satu lagi alam Hai bin Yakazan, juga satu cerita seperti Robinson Crusoe, tetapi diilhamkan oleh ulama Islam bernama Ibn Tufail, yang berkaitan dengan orang yang tercampak dekat pulau juga, tetapi memikirkan tentang idea, berfikir tentang roh, akhirnya bertemu tentang Tuhan dan sebagainya. Jadi ini yang berlaku. Kelompok yang pertama berlega pada objek, kepimpinan ulama, negara Islam, slogan, retorik dan sebagainya, menentang satu kumpulan yang selepas 2008 telah membawa PAS, selepas beberapa tahun daripada tahun 80 itu, membawa PAS ke alam baru, iaitu alam idea. Cerita tentang negara kebajikan, cerita tentang good governance, cerita tentang polisi. Yang mana ini merupakan satu usaha untuk membawa PAS ke tahap politik negara maju. Iaitu tidak lagi bincang tentang retorik, tetapi bincang tentang benda realiti. Jadi pertemuan dua perkara ini, dua alam, Robinson Crusoe versus Hai bin Yakazan, dan inilah natijahnya. Kalau sebelum ini kita lihat lebih kepada ulama profesional kan, itu sebenarnya masih lagi peringkat retorik kan. Tetapi pasca 2008, isunya ialah idea versus dengan perkara objek. Sejauh mana PAS ini mereka berada di persimpangan, sejauh mana mereka mampu untuk menjadi parti bertaraf negara maju. Kalau mereka kembali ke belakang, malang sekali. Saya nak ungkapkan perkara itu, tetapi Dr. Mazri sudah mengungkapkan sebelum kita berhenti berehat yang pertama. Dan selepas ini, bagaimana PAS melihat dinamik ini? Adakah PAS mahu orang kata pun menoleh ke belakang semula, sedangkan mereka sudah berada dalam permainan mainstream ataupun arus perdana yang sepatutnya mereka merebut peluang ini? Adakah itu orang kata pun polemik, dinamik yang masih menjadi persimpangan perdebatan dalam wacana PAS hari ini? Kita rehat yang pertama, jumpa lagi selepas ini. Senang berbicara dengan Dr. Syahrudin dan juga Dr. Mazri Malik. Dalam hal kita melihat PAS hari ini, adakah kedinamikan PAS ataupun pragmatisme PAS dengan idealisme negara Islam, memperjuangkan hudud dan sebagainya, memang kita ketahui sejak sekian lama. Tetapi selepas berlakunya tahaluf pada 2008 hinggalah ke hari ini dan dimulakan oleh Allahyarham Ustaz Fadil Noor ketika 1999, saya rasa PAS berada dalam satu landasan yang begitu kata pun tepat
Dan kita lihat apa yang hasilnya hari ini, PAS for All, negara berkebajikan dan sebagainya. Tetapi apabila Dr. Mazli mengatakan adakah PAS akan berpatah balik ataupun melihat langkah ke belakang kerana mereka rasa perjuangan di depannya mungkin tidak mampu untuk melaksanakan cita-cita PAS. Dr. Syahrudin. Ya, kita melihat beberapa percubaan yang dilakukan oleh PAS, beberapa eksperimen yang dilakukan itu memang agak berjaya, iaitu sesuai dengan suasana politik yang berlaku sekarang ini, kan. Apa dia politik Malaysia ini? Politik pertamanya politik pembangunan, kemajuan, kan. Yang keduanya politik yang berkaitan dengan bagaimana kita berhubungan dengan multiracial, kemajemukan. Dan bagi saya, lepas tahun 1999, PAS telah berjaya merubah dia punya landscape politik itu dengan menyertai sungguh-sungguh apa yang berlaku dalam konteks politik real Malaysia. Dan 2008 PAS dia mendapat hasilnya, kan. Bukan saja 1999, 2008 mendapat hasilnya dan 2013 meningkatkan hasilnya itu, walaupun kalau dari segi tiga parti itu PAS dianggap sebagai orang kata yang mendapat daripada laba yang paling rendah, tetapi bagi saya itu suatu peluang yang sangat besar. Kerana itu terdapat beberapa pengkajian ataupun terdapat beberapa analisis yang dilakukan bahawa seolah-olah PAS sekarang ini berhadapan dengan masalah managing the success ataupun mengurus kejayaan. Sekarang ini bagi saya selepas tahun 2008 itu PAS telah berjaya meletakkan kedudukannya dalam mata masyarakat. Ianya bukan didukung oleh orang-orang luar bandar, ianya telah bukan saja didukung oleh orang-orang, kalau dulunya PAS itu terkenal dengan parti luar bandar dan parti Tok Lebay. Tapi sekarang ini berbeza. Kerana PAS sudah pun diterima di kawasan bandar, PAS sudah pun diterima oleh multiracial, oleh orang-orang Cina dan India, PAS sudah pun diterima. Tetapi dengan persaingan yang berlaku sekarang ini, seolah-olah progresifnya PAS itu sudah menjadi regresif, iaitu patah balik ke belakang seperti mana kata itu yang saya nak ungkapkan pada Dr. Zul. Dr. Zul, adakah apa yang kita ungkapkan dengan Dr. Mazli dan juga Dr. Syahrudin pada malam ini sebenarnya lebih daripada permukaan yang kita lihat ini, pertentangan kata antara kelompok, kata pun wacana tentang negara berkebajikan mungkin tidak didengari lagi, PAS for All semakin menurun, semakin rendah suaranya. Jadi adakah dalaman itu masih tidak mendapat mencari di manakah identiti PAS pada ketika ini, Dr. Zul? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Nazri dan kawan-kawan panelis. Saya dan pendengar sekalian, saya sangat sedar dan sangat insaf akan letak duduknya PAS dalam lanskap politik hari ini di pentas perdana, ya. Dan kekhawatiran seperti ini sudah pun kita saksikan dan amat ketara. Dan saya tidak mau terus menjawab soalan itu, cumanya saya mengingatkan dari mana kita telah beredar dan berganja dengan pencapaian dan prestasi almarhum Safaddin Noor, dan baru-baru ini kita telah kehilangan pimpinan Mursyidul Am yang sangat kami sayangi, almarhum Datuk Guru Ni Aziz. Jadi saya minta dalam suasana persaingan kita kembali mengingatkan dua insan ulama dan umara, ya, alim ini yang telah meletakkan PAS di satu kedudukan center stage dalam politik negara. Lalu saya mau mengujur ke depan, apapun kekhawatiran hari ini, saya kira terbit daripada semacam satu pertembungan, ya. Pada saya itu bukan satu yang pelik, tetapi sebaliknya ia merupakan satu dinamika politik sesebuah parti, khususnya Parti Islam Malaysia ini, yang sedang mencari sentuhan untuk menentukan apakah sebenarnya arah dan apakah sebenarnya yang merupakan objektif ataupun matlamat penerusan dan kesinambungan perjuangan politik Islamnya itu. Lalu dalam saya kira dalam muktamar yang akan datang ini yang semakin hangat, ya, saya kira adalah apa yang dikatakan sebagai wacana ataupun diskurs, ya, yang sedang berlegar di kalangan bakal perwakilan dan pimpinan-pimpinan di seluruh peringkat. Apakah sebenar-benarnya soft kepimpinan, ya, dan dengan soft kepimpinan yang bakal membawa PAS, ya, ke arah satu pencapaian dan prestasi yang lebih baik.
mengekal dan saya yakin yang Dr. Syaril sebutkan tadi tentang mengurus kejayaan itu sangat penting. Namun lebih penting daripada itu adalah menetap dan menentukan apakah matriks, apakah citra, apakah gandingan, apakah takungan, apakah barisan saf kepimpinan yang bakal dipilih oleh perwakilan yang akan menentukan penerusan agenda yang telah diletakkan sebagai yang dikatakan sebagai satu transformasi besar, satu anjakan besar PAS daripada dekat-dekat yang lalu dengan pemikiran yang kita mau teruskan, pemikiran Radin Nur dan juga Tuk Buni Aziz Jadi saya kira di situ letak pertumbungannya, bukan pertumbungan kelompok, dan saya tidak nampak itu sebagai satu konflik yang keterlaluan, tetapi ianya adalah pencarian, ianya adalah satu usaha, satu ijtihad kalau boleh saya sebutkan itu, di mana pemikiran parti politik Islam ini, political Islam yang kita dukungi ini sedang mencari satu kedudukan yang akan menentukan apakah sebenarnya dalam tahaluk, dalam coalition politik, dalam apa yang dikatakan sebagai muafakatan politik ini ada pemikiran yang merasakan mereka takut dengan kejayaan. Yang saya maksudkan adalah istilah yang digunakan sebagai the fear of success. Ada golongan tertentu yang merasakan bahawa dengan kejayaan ini ia tidak membawa kejayaan Islam dan kejayaan PAS, tetapi kejayaan hanya komponen-komponen parti pakatan. Nah, di sinilah keyakinan dan penentuan polisi dan penentuan arah tuju yang didukung oleh pimpinan tertinggi Mursyidul Am dan juga Presiden yang akan dapat memberi dan menyuntik keyakinan parti dan ahli dan a'dha termasuk pimpinan-pimpinan di semua peringkat bahawa dengan Pakatan Rakyat, dengan tahalus siasi itu PAS lebih mampu untuk menampilkan polisi-polisinya dengan kita kendur, dengan tidak kita kompromi apa juga prinsip-prinsip kami, lalu membawa lonjakan seterusnya. Dr. Zul. Di sinilah letaknya saya kira Tuk Buni Aziz contohnya memamerkan dan menampilkan sifat dan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Daripada itu kita dapat datangnya slogan dan battle cry PAS for all. Jadi terima kasih Dr. Zul. Saya kira pemikiran ini perlu mantap, perlu mendapat satu positioning, perlu mendapat satu apa dikatakan reinforce, perlu dimantapkan seterusnya. Barulah ahli akan dapat merasakan bahawa siapakah pimpinan-pimpinan yang bakal mereka pilih untuk seterusnya membawa dan melonjakkan PAS di satu pencapaian yang jauh lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Dan jangan khawatir tentang apa juga perkara-perkara yang dikatakan takut kepada kejayaan, kerana Islam dan prinsip dukungan PAS ini akan terus kita bawa. Dr. Zul, terima kasih. Itu saja masa kita ada. Kita akan minta ulasan daripada Dr. Mazli, kerana adakah ini sebagai satu peluang kalau bijak diuruskan oleh pimpinan PAS dan juga para perwakilan dalam pemilihan akan datang, ataupun sebaliknya. Kita lihat yang kedua. Bercerita tentang PAS ini pastinya masa tidak mengizinkan kita untuk bercerita panjang, tetapi kita akan melihat peluang ini dalam masa sebulan 2 bulan. Pastinya kempen semakin hangat dan statement yang akan keluar oleh pimpinan PAS ataupun ahli-ahli akan melihat dari pelbagai aspek apa yang kita bincangkan tadi, dan apa yang Dr. Zul katakan, bagaimana perwakilan dan juga ahli PAS menyahut cabaran ini, mengurus kejayaan dan melihat masa depan. Kalau betul caranya, ini adalah satu peluang saya rasa untuk melakar kejayaan yang lebih besar, melakukan ataupun polisi-polisi yang lebih menarik ditawarkan kepada rakyat dan dalam konteks politik nasional. Dr. Mazli. Okey, saya lihat kat sini ada dua isu. Pertamanya isu leadership. Kalau kita lihat kualiti yang ada, ialah sebaiknya, seunggulnya ialah kalau ada seorang pemimpin yang boleh menghimpunkan kedua-dua bidang agama dan bidang keduniaan itu, saya rasa tak timbul isu seperti ini. Ataupun jika tidak pun mereka menguasai vital energy yang ada, sebab masyarakat Melayu ni kebanyakannya parti PAS kebanyakan masyarakat Melayu kan. Kita dapati ada pada kedua-dua, siapa tu, almarhum Fadil Nur dan juga almarhum Tuan Guru Ni Aziz, iaitu vital energy bagi orang Melayu ialah sikap diplomatik, sikap diplomasi.
Sebab tu kita lihat segala ijtihad yang dibawa oleh Fadil Noor, almarhum Fadil Noor dan juga Tuan Guru Nik Aziz diterima dan bukan sekadar ahli PAS saja, malah merentasi parti dan merentasi agama. Dan benda ini yang mungkin pada pandangan ramai dan hatta sebilangan ahli PAS ni tidak ada pada Tuan Guru Hajadi. Jadi bila timbul seperti ini, mereka perlu pergi kepada satu ruang yang baru. Oleh kerana satu individu dah tak ada kualiti seperti itu, mereka terpaksa pergi kepada collective leadership. Dan untuk collective leadership, jama'i ini, setiap pihak perlu akur bahawa mereka tidak memiliki segalanya. Mereka perlu give and take. Golongan ulama perlu tahu mereka ada keterbatasan. Golongan profesional perlu tahu mereka ada keterbatasan. Dekat sini pergi kepada isu kedua. Kenapa tidak timbul kolektif? Kerana dekat sini ada dua arus. Kita dah cerita tentang Malik bin Abi, tapi ada dua arus, iaitu pertama, arus yang pergi kepada textual legalistik. Mereka nampak secara teks diterima secara harfi dan secara hukum. Perlu diperjuangkan. Hukum saja. Kalau tak ikut seperti ini, tak dapat mardatillah. Menang pun tak ikut macam ini. Akhirnya dia cuba impose pandangan mereka, cuba paksakan pandangan mereka terhadap orang. Kalau tak ikut, maka jadilah babi lah, syaitan dan sebagainya. Dan ini satu sikap keganasan terhadap fikrah. Satu lagi kumpulan ialah golongan yang kita katakan sebagai golongan makasid. Bukanlah golongan ni ikut, ialah kalau diistilahkan ikut liberal lah, ikut plural. Tidak. Mereka berteraskan kepada melihat kepada hukum makan Islam tu dari sudut objektif yang ingin dicapai dan melihat kepada kesan terhadap suatu perkara. Dan ini bukan satu yang baru dalam Islam. Tradisi ini telah dipelopori oleh ulama seperti Al-Ghazali, Al-Juwaini, Imam Syatibi menghuraikan dan juga Ibn Ashur di Tunisia itu telah menghuraikan, dan hari ini boleh kita lihat dicernakan dan digambarkan ke alam realistik oleh Parti Nahdah Rashid Ghannouchi itu. Dan dekat sini dua kelompok ini sedang bersaing sebenarnya. Dan bagi ahli PAS menjelang muktamar ini sepatutnya dengan apa telah mereka lalui yang waktu panjang, Barisan Alternatif dan juga zaman Pakatan Rakyat, mereka perlu lihat kepada hujah lah, bukan kepada labeling, bukan kepada emosional. Ataupun dalam konteks Pakatan Rakyat itu masih begitu rapuh. Melihat ada satu parti yang mungkin dominan kerana mereka menang lebih banyak kursi, dan apa yang ingin dilakukan di Kelantan cuba ditegah ataupun tidak disokong dan sebagainya. Mungkin perjuangan ini perlu ada satu konsensus, perlu ada lebih banyak komunikasi. Dan dalam Pakatan Rakyat tiada parti yang dominan. Dan apabila satu parti yang kita lihat pada ketika ini, mungkin mereka merujuk sebagai mula tunjuk dominan, dan Datuk Seri Anwar sudah dihumban ke penjara, almarhum Tuan Guru Nik Aziz tiada lagi. Jadi semua ruang-ruang ini sebenarnya boleh sekejap sebelum Prof. Jarudin. Saya rasa dekat situlah terletaknya kebijakan PAS untuk kepimpinan untuk menguasai vital energy tadi. Vital energy orang Melayu ialah pada diplomasi. Orang Melayu naik bukan kerana mereka kiasu, bukan kerana mereka ingin berkuasa dan pijak orang lain, tidak. Tetapi mereka akan diangkat dengan sikap diplomasi. Okey, 30 saat. Saya setuju. Maknanya inilah waktu yang paling sesuai. Waktu paling sesuai, PAS mesti menonjolkan maknanya kepimpinan yang sebenar-benarnya untuk membawa Pakatan Rakyat itu lebih kepada ke Putrajaya, kan? Dan inilah waktu yang paling sesuai untuk PAS menunjukkan kehebatan dia. Selama ini sebagai contohnya, PAS sudah pun menguasai Kelantan, sudah pun pernah memerintah Terengganu, pernah memerintah Perak, pernah memerintah Kedah, kan? Dan sekarang ini bersama-sama dalam kerajaan campuran. Sudah pasti ikatan Pakatan Rakyat itu sepatutnya diperkukuhkan untuk PAS pergi lebih jauh. Jadi kerana itulah bagi saya yang paling baik sekarang ini adalah bagaimana walaupun kepimpinan yang saya setuju sangat mengatakan bahawa sepatutnya ada suatu ijtihad kolektif di kalangan PAS untuk mencernakan hubungan baik antara kelompok ulama ini dengan kelompok profesional supaya lebih hebat menjayakan program parti dan agenda dan sebagainya. Tidak rugi beralah. Okey, kita perlu kata pun berhenti di sini, tetapi nampaknya perlu disambung lagi dalam edisi yang lain, dalam siri yang lain, dalam platform yang lain di Astro Awani. Terima kasih kepada Dr. Mazli Malik, terima kasih kepada Dr. Syahrudin Badruddin, dan terima kasih juga kepada Dr. Zulkifli Ahmad, Pengarah Eksekutif Pusat Pendidikan PAS di talian sebentar tadi. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami. Jika ada sebarang pandangan anda tentang apa yang kami bincangkan pada malam ini, hantarkan ke platform media sosial kami, dan jangan lupa muat turun aplikasi astrawani.com di App Store dan juga Google Play Store. Sekian saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.